Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengurniakan kepada Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan kesembuhan yang segera, kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berpanjangan. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis membaca surah Yasin, sembahyang sunat hajat dan doa khas sebelum menunaikan sembahyang Fardu Jumaat dan diikuti dengan khutbah khas. Majlis tersebut diadakan di semua masjid surau dan balai ibadah seluruh negara dengan tumpuan di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kerong. Majlis adalah untuk sama-sama membaca surah Yasin, sembahyang sunat hajat dan doa khas serta merafakkan doa bagi kesembuhan yang segera, kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berpanjangan untuk Kebahdulian Maha Mulia. Antara yang hadir menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri. Majlis membaca surah Yasin, sembahyang surat hajat dan doa khas sebelum menunaikan sembahyang Fardu Jumaat dan diikuti dengan khutbah khas turut diadakan secara serentak di semua masjid surau dan balai ibadah seluruh negara. Di daerah Blyth, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blyth. Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mohon dikurniakan kepada baginda kesembuhan, kesihatan, kekuatan dan kecergasan. Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan majlis bagi daerah Tutong. Bagi daerah Temburong, majlis serupa tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Pagar. Ya Allah, sebagaimana rahmat-Mu ada di langit, maka ajarkan juga rahmat-Mu di Setiap pergerakan dan bacaan dalam sembahyang sebenarnya adalah doa. Doa merupakan pujian, permohonan, pengakuan, harapan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Munajat Rakyat untuk Raja. Khutbah turut menggariskan selaku rakyat kita dituntut untuk sentiasa mendoakan kebaikan bagi raja yang dikasihi kerana mendoakan kebaikan untuk raja akan membuahkan manfaat dan maslahat yang besar untuk seluruh rakyat dan juga negara. Ya Allah, kami tahu Engkau sangat dekat. Kami tahu Engkau mendengar dan memperkenankan setiap doa hamba-hamba-Mu. Maka dari itu, kami mohon padamu, Ya Allah, yang mana hanya padamu jua satu-satunya tempat kami meminta dan menggantungkan harapan. Mohon, Ya Allah, mohon Engkau kekalkan nikmat kesihatan, keafiatan dan kesejahteraan untuk Raja kami kasihi, Kebahdulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Mohon Engkau kurniakan kemudahan serta kelancaran dalam setiap urusan baginda. Mohon peliharakan raja kami dengan peliharaan-Mu, Ya Allah. Jauhkan baginda dan kami semua dari bala bencana, penyakit dan dari segala keburukan. Sesungguhnya Engkau jualah sebaik-baik pemelihara, Ya Allah. Ya Allah, mohon Engkau berkati umur raja kami. Terima setiap amal kebajikan baginda. Hiasi baginda dengan afiah yang sempurna. Serta kurniakan baginda taufik dan petunjuk dalam memimpin negara dengan keredaan-Mu jua. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Sembahyang sunat hajat dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diteruskan lagi lewat petang kemarin selepas sembahyang fardu maghrib di semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Masjid Az-Zakirin, Meragang. Manakala di daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Zainab, Kampung Lumut. Di daerah Tutong, majlis berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara di daerah Tempurung, majlis berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Majlis yang diadakan selama 3 hari berturut-turut akan diteruskan lagi lewat petang ini dan esok selepas sembahyang fardu maghrib. Doa rakyat kepada Raja adalah tanda kesetiaan, kasih sayang dan tanggungjawab bersama. Justru munajat rakyat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amat penting agar prosedur rawatan ke bawah Dulia Maha Mulia berjalan dengan lancar dan dikurniakan kesembuhan yang segera, kesihatan yang sempurna dan keafiatan yang berpanjangan kepada baginda. Dan juga kesihatan bagi kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddallah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengurniakan kesembuhan yang segera, kesihatan yang sempurna dan keafiatan yang berpanjangan kepada raja kita ni yang dikasihi. Amalan mendoakan raja dapat menyatukan hati rakyat, memupuk rasa kasih, setia dan kebersamaan, sekaligus mengukuhkan perpaduan serta keharmonian masyarakat. Bila rakyat yang bersatu padu dalam mendoakan terhadap Raja kita ni, ia boleh menunjukkan simbol kesetiaan terhadap negara secara bersama. Semoga dilanjutkan usia baginda dan kekal karar memerintah negara dan berharap agar negara Brunei Darussalam akan terus kekal aman dan damai di bawah kepimpinan baginda. Kita ni selaku hamba mestilah mendoakan kepada raja kita ni, raja selaku payung negara di mana rakyat bernaung di bawahnya untuk supaya Allah SWT akan mengekalkan baginda dalam keafiatan. Semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan tubuh badan, jasmani dan rohani kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta memberikan kekuatan kepada baginda dalam memimpin negara. Doa dan harapan hamba agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan terus berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta negara Brunei Darussalam terus dilimpahi keamanan dan keberkatan. Kursus ibadah haji dan umrah bertujuan menyebar luaskan lagi ilmu manasik haji dan umrah di samping mempersiapkan bakal jemaah haji dari segi fizikal, mental dan spiritual. Melibatkan 210 bakal jemaah haji dan umrah tahun ini, 10 sesi diadakan secara serentak di pusat-pusat kursus terpilih di keempat-empat daerah bermula kemarin sehingga 15 Februari. Kursus antara lain bertujuan membantu bakal jemaah haji mempelajari, memahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai manasik haji secara teori dan praktikal agar bakal jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan teratur dan sempurna dan menyeragamkan hukum hakam berkaitan ilmu manasik haji, umrah dan ziarah. Dikendalikan oleh Jabatan Urusan Haji melalui bahagian bimbingan haji dan umrah, kursus diadakan di Sekolah Agama Lambakanan Jalan 1, Rancang Perumahan Negara Lambakanan.
Satu kampung, satu produk, satu K, satu P merupakan usaha untuk menggiatkan penduduk agar bergerak aktif, meningkatkan kesejahteraan dan sosioekonomi setempat. Salah satu produk yang digemari adalah makanan kering seperti keropok pisang madu di bawah mukim perundingan Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Hazimah Jalil ada laporannya. Syarikat Ayunda Enterprise mengekalkan penghasilan satu kampung satu produk, satu K satu P, produk tempatan dengan membekalkan makanan-makanan kering seperti keropok-keropok kering di bawah mukim perundingan Kampung Batu Apoi Temburong. Keropok pisang itu ada tanam sendiri. Kalau tidak cukup kami ada beli di tempat yang menanam pisang lah. Contohnya di Selapon. Karena kami di Sungai Liang membeli di mana yang ada membuat orang tanam pisang, kami agak. Kami tanya-tanya yang dari pertanian lah. Kadang-kadang di bandar ya begitu ada sana ada pisang, kami agak. Di Selapon, di Labu, di mana saya ada yang buat pisang kami agak. Dayang Nur Haslina menerima tempahan sekurang-kurangnya 1,000 hingga 1,500 kotak kerepek pisang setiap bulan, terutama sekali bagi mereka yang ingin menempah bagi sesuatu majlis. Para pelanggan juga dikendaki untuk membuat tempahan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu sebelum acara. Kami membuat sendiri, make it pun sendiri, ngupak sendiri. Semua sendirilah, tidak ada orang, tidak ada pekerja. Kadang-kadang suami lah ikut membantu di dapur. Dalam sebulan itu kalau saya orang booking sampai 400-500 botol. Kalau orang kawin kadang-kadang 2.000 tuh orang kawin sampai 1.000, kadang-kadang 1.500 untuk sebulan lah. Alhamdulillah yang booking itu ada dari Tutong, dari Kibi, semualah semua daerah ada yang membeli. Yang mentelpon kami antar ke sana, kami MP di bandar. Inisiatif 1K 1P bukan saja satu program pembangunan produk tempatan, tetapi juga satu simbol perpaduan kampung, satu ruang untuk membina jati diri masyarakat dan satu jalan ke arah membentuk komuniti yang progresif dan bersatu padu. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Kecemerlangan, disiplin dan ketahanan diri menjadi teras kejayaan pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-24 yang diraikan semasa upacara Sovereign Spirit Sekolah Pegawai Kadet. Latihan pegawai kadet selama 48 minggu dilaksanakan secara bersepadu bagi melahirkan pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang berwibawa, berdaya kepimpinan dan berupaya membuat keputusan dengan berkesan. Dan berdisiplin membantu meningkatkan ketahanan fizikal melalui latihan berterusan serta membentuk ketahanan mental dalam mengurus tekanan dan keletihan. Disiplin ialah asas seseorang yang profesional. Tanggungjawab bukan hanya bagi menyempurnakan tugas diri sendiri, tetapi ianya juga memastikan orang lain di bawah jagaan saya turut melaksanakan tugas dengan baik. Harapan saya ialah untuk menamatkan latihan juruterbang dengan cemerlang serta memanfaatkan sepenuhnya ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari dalam menjalankan tugas secara profesional dan beretika. Nilai-nilai murni yang terdapat di sini akan saya bawa ke unit saya dan saya latihkan kepada anak-anak buah saya untuk menjadikan satu ketubukan pasukan yang lebih baik. They will listen to you, not out of fear but out of respect for you. And that is how you can get the job done effectively and efficiently as a leader, which I will definitely bring over to the Republic of Singapore Navy. Here, I learned that discipline is not just about following the orders or routine, but about responsibility, self-control, and doing the right thing. And training in Brunei also taught me the importance of teamwork and respect. Saya lebih membahagiakan selain melihat anak-anak berjaya menamatkan latihan mereka dengan penuh kesungguhan dan ketabahan. Kejayaan ini bukan sekadar menandakan tamatnya satu fasa pembelajaran,
tetapi juga permulaan kepada perjalanan baru dan kehidupan mereka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana telah pun menamatkan karya anak saya sebagai seorang pegawai kadet yang selaku penyambung daripada karya saya dulu sebagai seorang tentera yang selama ini berkhidmat dengan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pemilihan pelajar dan persiapan rapi yang dijalankan Universiti Teknologi Brunei UTB antara faktor utama kejayaan pasukan robotik negara Brunei Darussalam dalam cabaran global pertama yang berlangsung di Panama tahun lepas. Ia bermula dengan penyertaan para pelajar dalam bengkel Robotic Coding Conquest, sebuah program tahunan anjuran UTB yang dibukakan khusus kepada sekolah-sekolah di bawah inisiatif Adopt a School. Butiran lanjut mengenainya bersama Aimaduddin Mawang. Antara sekolah yang terlibat, Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha dan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam. Semasa bengkel tersebut, para pelajar antara lain didedahkan dengan kecergasan buatan dan Internet of Things. Mereka dinilai berdasarkan minat dan komitmen terhadap STEM, kemahiran asas robotik, keupayaan bekerja dalam pasukan serta didisiplin semasa latihan. Kami menjalankan sesi latihan setiap Jumaat, Ahad dan cuti sekolah. Sementara itu, mereka mengukuhkan komunikasi, kerja berpasukan dan pembentangan mereka untuk memastikan mereka bersedia secara teknikal dan mental. Robot yang digunakan dalam cabaran global pertama direka menitikberatkan fleksibiliti strategi, ketepatan serta ketahanan bagi membolehkan pasukan menyelesaikan diri dengan pelbagai pakatan antarabangsa. Pertandingan seumpamanya memberi peluang kepada pasukan negara berinteraksi dan bertukar idea dengan pasukan dari lebih 180 buah negara. Melaluinya, secara tidak langsung mampu memupuk semangat kerjasama global dalam bidang sains dan teknologi. Saya berasa amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk mewakili negara Brunei Darussalam dalam pertandingan First Global Competition. Pasukan kami berjaya meningkatkan kedudukan negara ke tangga 51 daripada keseluruhan 184 negara. Saya sangat bersyukur dan gembira kerana dapat mengharumkan negara saya. Persiapan yang kami lakukan sebelum bertolak ke Panama termasuk meluangkan waktu rehat untuk menghadiri latihan sejak cuti sekolah pada bulan Ogos, diikuti sesi latihan setiap hari Jumaat dan Ahad dari bulan Ogos hingga Oktober. Kami belajar untuk menanamkan disiplin dalam diri, memahami cara permainan serta menjalani simulasi perlawanan seolah-olah ia perlawanan sebenar. Kami semua hanya diberi masa 3 bulan untuk menyiapkan robot tersebut. Jadi selama tempoh itu, kami mencuba pelbagai jenis reka bentuk yang sesuai dengan demonstrasi yang ada pada padang perlawanan. Robot kami mempunyai pelbagai jenis mekanisme yang penting, antaranya ialah control hub ataupun dikenali sebagai brain of the robot. Ia juga mempunyai bahagian intake yang berfungsi untuk mengambil bola-bola kecil yang dinamakan biodiversity units dan menyimpankannya ke bahagian parachuting. Sokongan berterusan dari Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan membuka peluang kepada para pelajar untuk menguasai teknologi canggih, sekaligus menyumbang kepada kemajuan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik yakni STEM. Brunei Darussalam. Aimaduddin Mawang melaporkan untuk Berita RTB. Berita sukan, DPMMFC akan memulakan saingan pusingan 16 akhir pertama Piala Malaysia malam ini. Dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat itu, DPMMFC akan menentang Kelantan Red Warrior FC. Perlawanan dijadual bermula pukul 9 malam.